on this computer. Yes, okey. Itu cikgu punya pembantu. Baik, kita lihat di sini. Okey, raja dan kerajaan. Kalau kita lihat di sini, raja dan kerajaan, kalau kita lihat sistem pemerintahan yang diamalkan di negara kita ialah sistem pemerintahan apa? Iaitu sistem pemerintahan 1.1k subscriber. Ya, betul Syarvin. Terima kasih banyak. Okey. Okey, so kita ada sistem pemerintahan iaitu sistem demokrasi berparlimen. Dan sistem pemerintahan di Malaysia adalah di bawah pentadbiran raja. Ingat kita di bawah pemerintahan raja berperlembagaan. Kenapa bukan 1 million? Sabarlah. Zalia share lah, nanti dapatlah 1 million kan. Baik. Okey. Yang di Pertuan Agong merupakan ketua negara Malaysia. Ingat yang di Pertuan Agong ketua negara Malaysia. Ketua negara dan ketua kerajaan. So raja ataupun yang di-Pertuan Agong adalah menduduki tempat tertinggi dalam sistem pemerintahan dan merupakan raja yang memerintah mengikut perlembagaan negara serta dinasihati oleh kabinet. Okey. Okey, kemudian nanti struktur pentadbiran negara terbagi pada 3 bahagian. Iaitu kita ada badan perundangan, kita ada badan pemerintahan dan kita ada badan kehakiman. Manakala Perdana Menteri itu siapa pula cikgu? Perdana Menteri ialah ketua pentadbiran negara. Ingat yang di Pertuan Agong ketua negara Malaysia. Perdana Menteri ketua pentadbiran negara. Itu beza Ketua pentadbiran maknanya ketua pemerintahan. Dan Perdana Menteri itu okey, bagus Zalia. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong daripada ketua parti yang memenangi pilihan raya umum. Baik. Kemudian kami belajar juga tentang konsep daulat dan derhaka. Kita belajar hari itu, daulat berasal daripada perkataan Arab iaitu daulah. Yang bererti kerajaan atau negeri. Dan daulat ini sebenarnya bererti kuasa atau hak tertinggi seseorang sultan, kuasa tertinggi seseorang sultan untuk memerintah sesebuah negeri dan juga negara. Untuk perintah. Jadi dia ada hak. Cikgu tak boleh. Tapi raja-raja ada kuasa itu. Dan itu dipanggil daulat. Okey, dan daulat melambangkan kekuasaan yang dihaskan kepada raja. Maknanya special kepada raja. So negara yang berdaulat bererti negara yang mempunyai hak untuk memerintah. Ya, dan apakah tujuan daulat ni cikgu? Selalu kita tengok daulat tuanku, daulat tuanku. Daulat tuanku tu maksudnya apa tahu? Iaitu tujuan daulat ini memberi penghormatan, respect tertinggi kepada raja. Dan dengan daulat inilah dapat mengawal para pembesar dan juga rakyat. Kalau tak setia dipanggil derhaka. Apa itu derhaka? Iaitu tidak taat ataupun khianat kepada negara atau pemerintahannya. Iaitu biasanya ia merujuk kepada rakyat yang bertindak, rakyat yang melanggar perintah ataupun melanggar suruhan raja. Dan orang yang menderhaka akan dipanggil penderhaka. Jadi sesiapa yang melakukan derhaka ni, kesannya orang itu akan ditimpa tulah atau malapetaka ataupun menerima bencana ataupun juga mungkin dijatuhi hukuman bunuh. Nampak tu, jangan main-main dengan konsep derhaka kepada raja jangan. Ya, apa itu malapetaka? Malapetaka ini bermaksud bencana. Ataupun kita kata musibah. Ataupun juga dikatakan sebagai bala. Jadi itu dipanggil malapetaka. Contohnya macam cikgu cakap dulu kan. Iaitu mungkin sesiapa yang melanggar arahan raja. Raja kata apa? Kamu rakyat semua perlu
pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Jadi ada orang yang tak nak pergi. Tak nak pergi. Tak naklah dengar cakap Sultan kan. Apa yang berlaku? Tiba-tiba kan. Contoh, tiba-tiba rakyat itu tiba-tiba sakit. Orang yang menentang tu tiba-tiba sakit. Oh, sakit lah. Oh, tiba-tiba sakit. Kemudian bila orang tanya, kau kenapa ni? Oh, sakit lah. Sakit badan aku, sakit dada aku. Kemudian orang cakap, mesti kamu ditimpa bencana ini kerana kamu melanggar titah Sultan. Melanggar arahan Sultan. Jadi kamu telah ditimpa bencana atau malapetaka. Jadi itulah dikatakan sebagai malapetaka, iaitu satu musibah, satu bencana akibat daripada derhaka kepada raja. Jadi sebab itu kita tak boleh derhaka kepada raja. Tak boleh jadi itu paling penting. Baik. So sekarang ni macam mana cikgu? Kedudukan raja pada masa kini. Baik. Okey, dalam sistem pemerintahan sekarang ni ada dua peringkat pemerintahan, iaitu peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Peringkat persekutuan tu adalah peringkat kerajaan Malaysia sekarang ni, di mana ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Okay, ketua kerajaan, Perdana Menteri, ketua negara, okay, Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong akan menjalankan kuasa pemerintahannya mengikut undang-undang negara. Dia akan ada kuasa lah. Dan dia dibantu oleh jemaah menteri, iaitu dibantu oleh banyak menteri-menteri. Menteri Keuangan, kemudian Menteri Pendidikan, Menteri tak. Bencana tu Allah yang berikan. Macam ni lah. Kamu pernah dengar cerita si Tanggang? Okey, si Tanggang bila dia tak dengar cakap mak dia kata apa? Okey, wahai Tanggang, kerana kau tak mengaku aku anak, aku sumpah kau jadi peti ais. Ting, jadi peti ais. So, adakah mak dia tu ada kuasa? Ada tak mak dia tu kuasa? Mak dia tak ada kuasa. Tetapi itu datang daripada kuasa Allah atau kuasa Tuhan. Kerana apa? Kerana Tuhan kata apa? Siapa yang menentang ibu, maka dia akan dapat bencana. Jadi korang semua jangan lawan ibu tahu. Ini korang ni suka sangat lawan ibu. Ibu kata apa? Pergi mandi sekarang. Tak nak mak. Tak naklah ibu, nantilah. Itu dah derhaka dah tu. Jadi kena dengar cakap ibu. So paling penting, okey, untuk menghormati dan jangan derhaka. Itu paling penting. Okey. Baik, sama juga dengan sultan atau raja. Jangan derhaka. Okey. Baik, di peringkat negeri pula, seperti negeri-negeri di Malaysia, okey, ketua negeri ialah sultan ataupun raja ataupun yang di-Pertuan Besar, iaitu di Negeri Sembilan, ataupun yang di-Pertua Negeri, iaitu di negeri-negeri yang tidak ada raja. Dan ketua kerajaan negeri ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri. Dan di sini kalau kita lihat inilah dia gelaran-gelaran ketua negeri yang masih ada raja. Kita ada 9 orang 9 orang raja, 9 orang sultan yang masih ada. Iaitu di Perlis dia guna raja, Kedah guna sultan, Pulau Pinang yang di Pertua Negeri, Perak guna sultan, Selangor pun sultan, Negeri Sembilan yang di Pertuan Besar sebenarnya, bukan yang di Pertuan Negeri, yang di Pertuan Besar, Melaka yang di Pertua Negeri, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan guna sultan. Jadi yang berbezanya apa? Perlis menggunakan raja, Pulau Pinang yang di Pertuan Negeri, dan juga Negeri Sembilan yang di Pertuan Besar, serta Melaka yang di Pertua Negeri juga. So itu perbezaan gelaran-gelaran ketua negeri. Baik. Dan apakah kepentingan mempertahankan institusi raja ni? Malaysia adalah antara negara di dunia yang masih amalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Jadi,
kita perlu kekalkan institusi raja ni tau. Kerana ia adalah lambang kesetiaan kepada negara. Sebab rakyat akan menumpukan kesetiaan kepada negara dengan taat setia kepada raja. Bila kita taat kepada raja, maka kita setia kepada negara. Jadi institusi raja juga berperanan, raja juga berperanan menjaga kesucian agama Islam dan keistimewaan orang-orang Melayu. Juga raja menjadi lambang perpaduan rakyat. Dan simbol penyatuan rakyat. Jadi berdasarkan sejarah, negara yang mengamalkan sistem beraja lebih stabil lah berbanding negara yang mengamalkan sistem-sistem pemerintahan lain. Berdasarkan sejarah, sistem beraja lebih stabil. Jadi bagaimana untuk kita menghargai institusi raja ni, cikgu? Iaitu kita perlu bersatu padu, bersatu teguh, bercerai roboh. Bersatu padu memajukan negara. Kemudian kita perlu mematuhi arahan sultan atau raja, meraihkan ulang tahun hari keputeraan sultan. Hari keputeraan tu maknanya hari jadilah. Hari jadi raja, hari jadi sultan. Menghargai sumbangan institusi beraja. Kita cuba mengekalkan kestabilan negara. Dan paling penting, kita perlu mematuhi undang-undang negara. Dan kita perlu mengekalkan kesetiaan kepada sultan atau raja. Jadi, cikgu nak tanya korang semua. Adakah kamu semua suka tak nak jadi raja? Nak. Nak jadi raja. Nak. Nak jadi raja. Tapi itulah. Tak Kalau nak. tak nak. Macam Zalia tak boleh jadi raja. Zalia boleh jadi permaisuri je. Kan? Macam Farhan Rifki boleh jadi raja. Kan? Tapi Farhan Rifki satu je. Okey, kamu kena kurangkan lubang hidung, kecilkan sikit. Baru boleh jadi raja. Cuba kecilkan sikit. Okey, baik. Okey, baik. So itu contohnya lah. Contohnya. Okey, baik. Ada tak sebarang soalan berkaitan dengan institusi raja ni? Ada soalan tak nak tanya? Ada ke tak ada? Ada. Tak ada okey. So, ada. Yang perempuan pegang. Yang perempuan pegang kucing, kenapa? Kenapa? Ingat, yang belajar tu kucing dia, bukan dia. Salah, terbalik. Yang belajar tu dia, bukan kucing dia. Terbaliklah pula. Kan? Takkan kucing dia belajar sejarah, kan? Jadi, okey. Baik. Jadi, itulah berkaitan dengan institusi raja. So, sekarang ini, kita akan cuba buat latihan bersama-sama. Nak tak kita buat latihan bersama-sama? Cikgu nak tengok kucing cikgu. Kucing cikgu kat luar. Sebab tadi dia banyak main kat sini. Jadi cikgu kata kan, pergi main jauh-jauh. Dia tak nak. Jadi cikgu suruh, cikgu bagi duit, suruh dia orang pergi kedai, pergi beli jajan. Jadi dia dah pergi dah. Okey, dia dah pergi dah. Okey, baik. So kucing cikgu tak ada, dia pergi kedai. Okey, dia pergi beli ikan. Okey, baik. Jadi sekarang ini kita akan tengok soalan-soalan seperti mana yang telah cikgu kongsikan dengan kamu semua, iaitu soalan berkaitan dengan unit 1 institusi raja, tonggak kedaulatan negara. Yang mana latihan dia cikgu? Yang ini. Nampak tak yang ini? Nampak Okey, baik. So, cikgu harap kamu semua dah print. Tapi kalau belum print, tak apa, tengok dulu. Dan kita jawab bersama-sama. Okey, kita jawab bersama-sama. Baik. Okey, sekiranya pre-rosak, okey tak apa. Baik, sekiranya kalau kamu dapat soalan-soalan macam ni dalam peperiksaan, apa yang kamu perlu buat? Ni cikgu ajar Baik, jika kamu dapat soalan-soalan seperti ini, apa yang kamu kena buat iaitu kamu baca dulu soalan dulu. Iaitu yang A tu contohnya isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai tentang sistem pemerintahan pada masa kini. Okey. Maknanya jawapan dah ada dekat sini. Okey, semua jawapan dah ada, tinggal kamu isi sahaja di situ. Baik.
Contohnya soalan nombor 1. Wujud institusi apa? Kita nak letak institusi apa kat situ? Okey. Institusi. Siapa boleh tulis? Raja Boleh. raja berperlembagaan. Ya, wujud institusi raja berperlembagaan. Kamu semua boleh tulis juga. Boleh tulis juga di kertas kamu. Okey, wujud institusi raja berperlembagaan. Dan kuasa baginda terletak di bawah apa? Atau negeri. Di bawah apa kat sini? Siapa tahu? Di bawah apa? Siapa tahu? Perdana Menteri. Bukan. Perlembagaan Sebenarnya Persekutuan. ya, perlembagaan. Okey, perlembagaan persekutuan atau negeri. So itulah kuasa baginda. Kuasa baginda tertakluk. Mana Aci tengok buku? Aish, kamu ni kan Zufar, mana ada Aci kat dalam ni? Aci tak masuklah dalam ni. Kamu ni kan. Ish. Okey, baik. Okey. Kita lihat seterusnya. Okey, iaitu pentadbiran negara. Pentadbiran negara diuruskan oleh siapa? Siapa yang uruskan pentadbiran? Baik. Ketua Menteri. Ketua Menteri negara negara. Negara. Pentadbiran negara diuruskan oleh siapa? Iaitu diuruskan Yang tiba- oleh bukan Jadi Ketua Agung. Perdana Menteri. Okey. Diuruskan oleh Perdana Menteri. Manakala tadi pentadbiran negara diuruskan oleh Perdana Menteri. Satu lagi iaitu kalau kita lihat pentadbiran nombor 4 pentadbiran kerajaan negeri pula diuruskan oleh Menteri Besar atau apa? Atau siapa? Ketua Menteri. Ya, betul. Bukan ketua menteri. Bukan ketua menteri tapi ketua menteri. Cuba sebut. Menteri. Ketua Menteri. Menteri. Ya, bukan menteri Saya pelat hari lah. pelat R. Pelat R rupanya. Okey, ketua menteri. Macam tu. Okey. So, pentadbiran kerajaan negeri diuruskan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Baik, sistem pemerintahan adalah berasaskan apa? Okey. Ya, semua dah jam. Keutuhan. No. Perpaduan. Perpaduan. Bukan. Ketua perpaduan. No. Ketua Menteri. No. Yang di Pertuan Agong. Sistem pemerintahan adalah berasaskan yang Ketua Agung. Okey. Yang Jawapan di Pertuan Agong. sebenarnya. Jawapan sebenarnya adalah Ketua Cikgu. bukan. Sistem pemerintahan adalah berasaskan raja berperlembagaan. Habis tu cikgu, yang mula-mula tu apa? Baik. Yang mula-mula itu, nombor 1 itu rupa-rupanya salah. Cikgu saja je bagi tengok korang ni. Sedar ke tak sedar? Sebenarnya wujud institusi apa? Yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong. Ya, betul. Sesiapa yang dah salah boleh padam dan tulis balik. Jangan risau. Ingat salah tu normal. Salah itu normal, biasalah salah. Okey, tetapi kalau betul aja semua, itu tak normal. Nampak tak? Sebab kita ni manusia akan selalu buat salah. Betul tak? Setuju tak? Saya cikgu pada buat salah lah.
sudah tentulah cikgu pun manusia. Betul tak? Okey. Ingatkan cikgu kucing. Ingatkan cikgu kucing. Sampainya hati kau panggil cikgu kucing. Sampainya hati kau panggil cikgu kucing. Kucing ke comel? Cikgu bukan kucing. Cikgu sebenarnya adik-beradik dinosaur. Kau ni kan. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Oh, okey, baik. Okey. Kan? Okey. Jangan Jangan buat cikgu marah. Kamu tahu tak dalam filem tu Mat Kilau. Ni sepupu dia iaitu Mat Silau. Ni Mat Silau. Kalau tengok cikgu, silaunya. Tu cikgu lah tu. Mat Silau. Okey. Cikgu, rakit cikgu. Cikgu kata ada wadah dinosaur. Ya ada dinosaur. Takkan nak bagi tahu, kan? Buat malu je. Okey, baik, seterusnya. Okey. Baik. Wujud institusi yang di-Pertuan Agong. Kemudian yang nombor 5, sistem pemerintahan adalah berasaskan raja berperlembagaan. Kemudian nombor 6, yang di-Pertuan Agong merupakan merupakan apa? Ketua Menteri. Perpaduan. Okey. Perpaduan. Perpaduan. Keutuhan. Keutuhan. Sebenarnya Ketua Menteri. sebenarnya yang di-Pertuan Negeri Agong merupakan ketua negara. Tapi ada tak kat situ? Tak ada kan? Perasan tak kat sini ada dua jawapan yang sama, ketua menteri dan ketua menteri. Bermakna sudah tentu salah satu itu salah. Salah satu itu salah. So sebenarnya satu lagi itu adalah ketua negara. Ketua negara. Nampak tak? So kita ambil salah satu itu dan kita boleh potong dia, iaitu ketua menteri ni bukan sebenarnya ketua negara. Tetapi tidak mempunyai kuasa luas. Yang di-Pertuan Agong nombor 7 adalah simbol apa? Baru kita ambil simbol Perpaduan. Dan keutuhan. perpaduan dan keutuhan rakyat dan negara. So itulah apa beza negara dengan negeri? Bagus. Ada yang bertanya. Baik. Perbezaan negara dengan negeri. Macam ni je cikgu bagi contoh. Negara tu Malaysia. Negeri tu Selangor. Mana lagi besar? Mana lagi besar? Malaysia. Malaysia lagi besar kan? Maknanya negara lagi besar daripada negeri. Negara Malaysia, negeri Selangor. Jadi Malaysia lagi besar. So maknanya negara lagi besar. Dalam negara ada negeri-negeri. Boleh faham, Aaron? Saya tak faham. Okey. Baik, tak faham. Senang je sebenarnya. Dia macam ni. Okey. Baik. Kalau ada yang tak faham, tak apa. Cikgu tunjukkan. Okay. Kadang-kadang kita cakap je tapi orang tak faham. Negara is country. Ya, betul. Negeri is state. Tu betul. Bagus. Okey, Syahvin dan juga Zalia. Itu memang betul. Contohnya begini. Okey, tengok Aaron. Okey, contohnya begini. Nampak tak? Okey, ini negara Malaysia, betul? Ini Malaysia kan? Okey. Ini Malaysia. Dan dalam Malaysia ada negeri kan? Okey, ini Malaysia. Mana Malaysia? Okey. Yang merah tu. Nampak tak? Yang merah tu, keliling tu semua tu Malaysia. Okey, itu seluruh Malaysia. Okey, tetapi kalau kita pergi dalam Malaysia ni ada apa cikgu? Ada Terengganu. Kemudian ada Perak. So Terengganu tu negeri. Perak tu negeri. Penang tu negeri. Melaka tu negeri. Okey, nampak tak? Kemudian juga Sabah itu negeri. Sarawak itu juga negeri. So negeri ialah negeri-negeri. Tapi bila digabungkan semua negeri-negeri ini menjadi Malaysia, ianya menjadi negara. So itulah perbezaan negeri dan negara. Boleh faham, Aaron?
Okey. Boleh faham? Seluruh ini digabungkan menjadi negara, iaitu negara Malaysia. Setiap yang kecil-kecil itu dipanggil negeri. Ya, jauhnya Sarawak. Memang Sarawak tu jauh. Okey, memang Sarawak tu jauh. Jadi itulah perbezaan antara negeri dan negara. So cikgu harap Aaron fahamlah. Ya betul, ibu negara iaitu di Kuala Lumpur. Ya betul. Okey. Baik, kita sambung dengan soalan seterusnya. Okey, iaitu kita tengok latihan tu balik. Okey, iaitu soalan seperti ini. Terangkan maksud. Okey, soalan B kita tengok Soalan B, terangkan maksud. Okey. Baik, sebelum itu cikgu mendengar laungan azan isyak. So kita berhenti sekejap 2 minit untuk kita menghormati azan isyak. Sekejap 2 minit je, 2 minit je. Sekejap.